Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. So, kita mulakan dahulu taklimat kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha pengarah Pusat Kecemerlangan dan Kesarjaan Akademik KAIS UTM Profesor Madya Dr. Muhammad Syakir bin Mat Saad dan juga urustia serta para peserta yang berada login dalam Webex kita secara online pada pagi ini untuk kita mendengar sedikit sebanyak berkenaan dengan taklimat kategori anugerah akri yang terdapat 4 kategori anugerah berserta dengan anugerah pengajaran yang tertakluk dalam anugerah akademik universiti dan juga anugerah akademik negara. So tanpa membuang masa saya jemput pengarah KAIS Profesor Madya Dr. Muhammad Syakir untuk memberi kata-kata aluan sebelum kita teruskan untuk taklimat seterusnya. Dijemput PM. So, Alhamdulillah, terima kasih Dr. Sani, moderator selaku juga pemaklum kita lah untuk hari ini, untuk brief kita berkaitan dengan beberapa anugerah. So, Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat adakan juga taklimat berkaitan dengan beberapa anugerah dalam kategori-kategori tertentu yang kita terpaksa adakan. Saya mohon maaf dulu lah kita buat agak short notice call sebab saya rasa ada perlu untuk kita buat beberapa pemakluman kepada semua peserta yang kita jemput pada pagi inilah. Okay. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Sani terutamanya yang telah pun mengambil inisiatif ini dan juga kepada urustia KAIS lah. So pastinya saya ucap terima kasih kepada semua rakan-rakan yang dapat hadir pada pagi ini. Jadi kita faham komitmen yang ada membuatkan mungkin ada beberapa rakan-rakan kita yang lain yang tak dapat hadir pada pagi inilah. So kita akan share juga kepada mereka semua melalui perkongsian video dan sebagainya. Okay. Pertama sekali kita nak maklumkan bahawa di KAIS ataupun di Universiti Teknikal Malaysia Melaka ni, sebenarnya kita sedang berusaha untuk meningkatkan penglibatan staf akademik kita, terutamanya untuk melaksanakan inovasi-inovasi berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Itu matlamat utama KAIS pada ketika inilah. So, sebab itulah ini adalah salah satu daripada inisiatif yang kita buat. So, bermula daripada tahun 2023, kita akan ada beberapa bengkel bimbingan yang kita namakan bengkel bimbingan untuk membantu semua calon-calon yang kita rasakan berpotensi untuk masuk kepada anugerah-anugerah yang kita akan bagi briefing pada pagi ini. Okay, untuk kita bantu dari segi mengenal pasti inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan dan juga sehinggalah kepada penyediaan dokumen. Ini adalah inisiatif dari pihak KAIS untuk memastikan bahawa kita ada kelestarian dalam penghantaran permohonan kita ke anugerah-anugerah sama ada di peringkat universiti ataupun peringkat negara. Okay. So untuk makluman semua, anugerah AKRI ni, kita ada dua jenis anugerah utama lah yang ada berkaitan dengan teaching and learning. Pertamanya adalah anugerah pengajaran. Saya rasa semua sedia maklum sebab anugerah pengajaran ni kuat sinonim dengan kita. Sebab kita ada dalam anugerah akademik universiti. Okay. Walaupun anugerah pengajaran ni trend dia agak menurun. Dan untuk makluman semua untuk tahun 2021 kita hanya ada satu penyertaan sahaja. Dan Alhamdulillah lah kebetulan dapat layak untuk menang. Okay. Dia sebab dia tak semestinya dapat menang walaupun ada satu penyertaan. So kalau tengok trend dia sangat merunsingkan kita, sebab itulah kita rasakan ada keperluan untuk kita laksanakan tindakan segera untuk kenal pasti calon dahulu. Okay, untuk makluman semua nama-nama peserta yang kita jemput hari ini telah pun dinamakan oleh fakulti masing-masing. Okay.
kita telah pun mohon nama ni sekitar awal atau pertengahan bulan 10 hari tu, dan kita telah pun terima nama rakan-rakan semua ni lah yang hadir pada pagi ni. Sebenarnya semua nama-nama ni telah pun diberi oleh fakulti masing-masing lah sebenarnya. Okay. Jadi KS tak ada buat tindakan sendiri dalam menamakan semua nama-nama yang terpilih untuk hari ini. Okay. So disebabkan ada berapa urgensi yang ada, terutamanya kita tak ada langsung permohonan yang kita mampu angkat ke peringkat nasional untuk tahun 2022 bagi kategori reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif AKRI, okay, menyebabkan pihak universiti merasakan bahawa kita perlu membuat tindakan susulan yang bersesuaian lah untuk pastikan bahawa untuk tahun 2023 adanya penyertaan. Pertama sekali adanya penyertaan, yang pentinglah sekali ada penyertaan, dan kita perlu adakan strategi bimbingan yang sesuai untuk staf kita bagi membantu membolehkan mereka menyediakan dokumen dengan baik sehinggalah mampu menghantar semua permohonan tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan lah. Okay. Jadi ini adalah inisiatif pertama yang KS buat. Hari ini kita takkan ambil masa yang lama, saya rasa kesan ni takkan ambil masa yang lama. Kita akan buat simple briefing sahaja untuk pemahaman semua berkaitan dengan anugerah-anugerah yang ada ini. Okay. Selepas itu bermula daripada Januari 2023, kesemua yang telah dinamakan ini dan juga beberapa orang lain yang KS telah kenal pasti, yang kita rasakan ada inovasi-inovasi dalam teaching and learning yang telah pun dilaksanakan, kita akan panggil dan kita akan masukkan dia dalam bengkel bimbingan yang kita akan laksanakan sebanyak 3 siri ya. Pertamanya bulan nanti saya ni akan explain lah, kita telah pun rancang Januari, lepas tu ada sekitar bulan Mac kalau tak salah saya, dan bulan Mei. Okay. Selain daripada itu juga kita ada kategori yang kita memang wajibkan setiap fakulti menyertai. Sebenarnya semua kategori lah, okay. Tapi yang kita wajibkan sebab kategori ni agak sukar dan dia perlu masuk by fakulti, iaitu kategori kurikulum pengajian inovatif, okay, yang mana setiap fakulti telah dinamakan oleh fakulti masing-masing nama program yang terlibat. Jadi sebab itulah hari ini saya rasa yang akan masuk adalah ketua jabatan atau penyelaras program yang terlibat lah untuk mendengar berkaitan dengan kategori-kategori yang berkaitan dengan kurikulum. Okay. Jadi kategori ini akan masuk by fakulti, dia bukan by individu ataupun by kumpulan dan sebagainya, tapi dia melalui fakulti. Hanya satu saja kategori yang masuk melalui fakulti lah. Juga untuk makluman semua, inisiatif lain yang kita buat adalah untuk memastikan kelestarian permohonan di peringkat negara bagi kategori AKRI ataupun reka bentuk kurikulum pengajian dan juga penyampaian inovatif ni. Kita juga telah pun sarankan kepada pihak universiti untuk adakan juga kategori ini di peringkat AAU, ya, Anugerah Akademik Universiti. Jadi kesemua kategori yang berkaitan dengan teaching and learning yang ada di peringkat negara untuk tahun 2023 akan ada juga di peringkat Anugerah Akademik Universiti, yang mana universiti telah bersetuju untuk kita adakan anugerah-anugerah yang akan dibentangkan pada hari inilah. Okay. Jadi sasaran kita adalah pastinya semua yang terlibat hari ini akan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dan mampulah untuk menghantar dahulu ke peringkat AAU dan seterusnya kita mampu angkat ke peringkat negara. Itu adalah tindakan awal yang kita cuba buat untuk pastikan bahawa kita mampu untuk dapatkan kelestarian dari segi permohonan kita. Kita juga welcome sebarang feedback daripada semua peserta pada hari inilah, okay, untuk pastikan kita dapat laksanakan proses ini dengan baik. Jadi bukan tanggungjawab KS seorang sajalah. Jadi kita kena bersama-sama dalam memastikan kita dapat melaksanakan inisiatif yang telah dirancang ini dapat dilaksanakan dengan baik. So komitmen daripada semua itu sangat-sangat kita harapkanlah bagi menjayakan kesemua anugerah yang kita telah pun rancang ini. Okay. Saya rasa terus secara overview berkaitan dengan kenapa kita perlu adakan program kita pada pagi ini. Okay. Saya harapkan semua dapat
mengambil manfaat yang baik untuk taklimat kita daripada Dr. Sani pada pagi ini. Sebarang persoalan boleh terus tanya dan sebarang pendapat juga boleh terus usulkan kepada kita pada hari ini, untuk pastikan kita dapat terus bergerak ke depan lah. So semalam pun sama-sama dah sambut hari jadi UTM yang ke-22, pakat sorak sakan lah semalam kan. So hari ini masa untuk kita bekerja kembali. Jadi saya rasa kita bersama-sama lah untuk bergerak ke depan, insya-Allah, untuk pastikan kita dapat menjayakan apa yang telah pun dirancang di peringkat universiti, insya-Allah. So untuk itu saya rakamkan ucapan terima kasih lagi sekali kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Semoga kita sama-sama dapat menjayakan program ini dengan baik, insya-Allah. Okay, terima kasih Dr. Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Syakir Memang Saad, pengarah KAIS, atas kata-kata luan dan pembukaan untuk secara umum berkenaan taklimat kita pada pagi ini. Baik, untuk seterusnya saya akan sharekan slide saya sekejap. Microsoft PowerPoint. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak semua Alright, okey. Untuk taklimat pada pagi ini, kita akan khususkan kepada taklimat berkenaan dengan kategori anugerah akri, iaitu dan juga anugerah pengajaran. Yang kita akan fokus pada dua anugerah tersebut. Sebelum situ kita ada mana pun ini. Okey, kita punya agenda pada pagi ini dalam masa kurang lebih 30 minit atau 40 minit selepas ini kita akan berbincang bersama-sama dengan semua peserta ataupun nama-nama yang telah dipilih oleh fakulti dan juga dikenalpasti oleh KAIS berkenaan dengan objektif peperancangan KAIS, peperancangan UTM dan terutamanya berkenaan dengan anugerah-anugerah yang tersedia ada, anugerah akademik negara AAN, anugerah akademik university AAU dan juga anugerah akri. Dan juga sedikit penerangan tentang setiap kategori anugerah yang dipertandingkan, yang diadakan, garis masa, timeline dan bagaimana kita akan laksanakan program ni dan juga sesi soal jawab lah. Tapi sesi soal jawab ni saya bukakan kepada semua, kalau ada apa-apa yang perlu diutarakan boleh unmute ataupun chat, boleh tulis pada chat box. Okey, quick one. So objektif kita, objektif KAIS atau objektif program kita pada keseluruhan 2023 adalah untuk pembudayaan kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran secara bersasar. So sekarang ni kita tahu sebagai akademik kita juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita setiap satu usaha yang berterusan. Cuma ditambah baik pada pihak KAIS dan pihak UTM pada sekarang adalah kita akan buat secara bersasar. Maksudnya bersasar tu ada dua, either pada keperluan anugerah tersebut dan juga manpower ataupun modal insannya. Modal insannya adalah anda-anda semualah yang telah terpilih, yang bernasib baik, yang bertuah kalau dia dikira lah kan, untuk kita sama-sama bergembeling, mengambil maklum dan juga berusaha menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran kita. Dan seterusnya ia boleh diangkat menjadi satu impak. Dan juga pengenalan objektif kedua adalah mengenal pasti penjajaran aktiviti PNP yang telah kita lakukan sementara tahun lepas ke, tahun sebelumnya ke, atau selama yang kita buat dalam sebagai ahli akademik ni adalah sejajar ataupun selari dengan keperluan anugerah kebangsaan. Anugerah kebangsaan seperti yang kita nyatakan tadilah, iaitu AN dan juga AKRI dan juga AAU. Itu objektif kita ini. Dan kita lihat ini adalah suatu usaha yang berterusan. Dia bukannya kita sebab itu kelestarian yang disebut oleh PM Syakir tadi, itu antara objektif ataupun keperluan utama UTM untuk menghasilkan akademik, bukan sahaja cemerlang pada bidang lain, juga terutamanya kecemerlangan pada pengajaran dan pembelajaran. So itu kita punya plan ataupun kami punya plan sekali ini untuk kita buat secara bersasar. Anugerah yang dimaksudkan adalah dua anugerah besar peringkat kebangsaan, iaitu anugerah
Akademik Negara AN. Saya tak rasa ni logo rasminya, tapi saya ambil sebab itu logo yang sedia ada. Dan juga anugerah AKRI, iaitu anugerah khas Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia berkenaan dengan reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif. So ini peringkat kebangsaan, dan pada mulai tahun hadapan, iaitu pada hadapan, kita juga akan mengambil kira dua elemen anugerah tersebut di dalam anugerah universiti, iaitu anugerah akademik universiti AAU. So kriteria, keperluan, syarat-syarat yang tertakluk pada anugerah akademik negara dan juga anugerah AKRI juga akan diguna pakai ataupun diambil kira di dalam anugerah akademik universiti. So kita mulakan dengan anugerah AAU yang merangkumi pelbagai anugerah, dan calon-calon terbaik, calon-calon yang mendapat penilaian yang tinggi dan juga memberi impak yang baik akan kita calonkan sebagai wakil universiti kepada anugerah yang lebih anugerah peringkat kebangsaan lah, iaitu AAN dan juga AKRI. Itu kita punya hierarki. Kalau kita tengok anugerah akademik negara tu, logo dia tinggi sikit daripada AKRI tu. It's purposely being done. Itu disengajakan kerana anugerah akademik negara ni tarafnya akan lebih besar, maksudnya skopnya lebih besar berbanding dengan AKRI yang mana skopnya akan lebih bertumpu kepada pada kursus, kepada pencapaian LO. Itu nanti kita akan tunjuk selepas ni lah. So tidak semua peserta atau tidak semua nama yang terlibat akan masuk pada semua perkara ataupun mengambil kira semua perkara, semua kategori terutamanya, dan cuma kita akan fokus pada di mana kategori yang sesuai dengan kita, di mana kategori yang telah ada bahan ataupun kita lebih bias ataupun lebih macam mana nak cakap, lebih bertumpu kepada kategori tersebut. Itu yang kita perlukan, pool yang ramai, bilangan staf yang ramai untuk kita menyertai, untuk beri penyertaan yang lebih, either dalam AKRI ataupun dalam juga anugerah akademik negara. Itu tujuan kita pada pagi inilah. Dan untuk pagi ini juga kita akan bincang sedikit sebanyak tentang anugerah AKRI atau kategori-kategori yang terlibat dalam kedua-duanya, iaitu anugerah AKRI dan juga anugerah AN. Kita start dengan AKRI dulu sebab AKRI yang paling rendah, yang a bit lower than AN. So dalam anugerah AKRI kita ada 4 kategori. Empat kategori. Yang pertama adalah kurikulum program pengajian inovatif. Dia tak semestinya ABCD, iaitu saya bagi numbering saja, indexing saja. So kurikulum program pengajian inovatif lebih kepada bersifat aras program ataupun program level. Yang mana program ini ataupun kategori ini berkhususan kepada pelaksanaan satu program pengajian. Pelaksanaan satu program pengajian dekat situ. Okay. And then untuk anugerah kedua adalah anugerah pengajaran transformatif. Okay. Anugerah ketiga adalah anugerah pengalaman pembelajaran imersif, yang mana dalam kategori C ni atau kategori ketiga ni dia terpecah kepada 3, iaitu bersemuka, teradun dan juga maya ataupun face to face. Teradun is blended and maya is virtual. Dan akhir sekali adalah pentaksiran alternatif. So waktu kita buat pengumpulan nama ataupun cadangan pencalonan nama daripada fakulti, banyak soalan daripada peringkat pentadbiran fakulti bertanyakan apa perbezaan, bagaimana kita nak mengenal pasti kategori mana yang sesuai dengan pensyarah ni buat apa, pensyarah ni buat apa. So sebab itu kita adakan taklimat ni. At least kita dapat satu broad idea, satu idea yang menyeluruh tentang perbezaan utama tentang 4 kategori sendiri yang dinyatakan. Dan selepas ini dengan harapan peserta semua dapat mengenal pasti, okey, di sini saya punya track, ini saya punya kategori, di sini saya boleh menyumbang markah, di sini yang saya boleh dapat tambah baik berkenaan kategori-kategori tersebut. Alright. Kita start dengan yang pertama dulu, yang paling mudah lah. Kurikulum program pengajian inovatif. By definitions yang saya ambil daripada panduan daripada KPT, ia melibatkan reka bentuk kurikulum berasaskan hasil pembelajaran pelajar, outcome based education, dan ini merangkumi pedagogi inovatif, pentaksiran alternatif,
persekitaran pembelajaran yang kondusif dan interaktif. Maksudnya kat sini dia merangkumi keseluruhan elemen PNP, tetapi dalam fokus atau platformnya adalah program level. Dia tak pergi kepada course level, dia pergi kepada program level. So antara finalis yang ataupun pemenang actually yang daripada antara contoh-contoh yang kita boleh lihat daripada pemenangnya adalah daripada UTM yang sebelah kanan sebelah kiri, UTM iaitu Sarjana Pendidikan Teknologi Pendidikan secara terbuka dan jarak jauh ataupun ODL. Ni ODL approach yang dibuat oleh UTM, alright, dan ini merupakan pemenang pada tahun 2022 dan ini merupakan dari segi program. Dalam program ini contohnya dia telah masukkan tentang Education 4.0, termasuk dengan pedagogi, juga pentaksiran inovatif dan juga peralatan ataupun teknologi yang digunakan dalam keseluruhan ODL yang mana diterapkan untuk program sarjana pendidikan, yang ini master level ni saya. Okey. Satu lagi contoh adalah daripada UMK iaitu To You To I. To You To I melibatkan pedagogi inovatif berkenaan dengan dua sesi di universiti dan dua sesi di industri. Tapi ini untuk yang telah dijalankan UMK ni adalah untuk program entrepreneurs ataupun keusahawanan untuk UMK. Alright. Dari kategori kurikulum program ini, dia melibatkan saya rasa masuk jabatan ataupun penyelaras yang merangkumi keseluruhan, yang memantau keseluruhan program. Sebab itu yang mana dicalonkan oleh fakulti adalah either penyelaras ataupun ketua jabatan. Antara syaratnya pula adalah pelajar itu telah bergraduat. Pelajar pada program tersebut telah bergraduat, maksudnya kita ada hasil daripada sebelum dan selepas ataupun hasil impact pengajian inovatif tersebut dapat dibuktikan melalui daripada survey untuk pelajar yang bergraduat. Antara contoh lain pula yang telah diterima adalah seperti Sarjana Muda Sains Komputer, ini daripada UTM juga. Yang ini berkaitan dengan work-based learning. Yang ini saya rasa WBL pun kita ada elemen yang sama daripada FTK, FTKMP, juga FTKE dan yang juga dalam perancangan. Ini juga salah satu inovasi dalam program level yang mana ia melibatkan data seperti day release, block release, itu yang mana telah dinyatakan untuk program sarjana muda sains komputer lah. Dan antara contoh terakhir adalah daripada Taylor's College yang nombor 3 bawah ni, Taylor's College ialah Bachelor of Computer Science that offer triple track. Dalam inovatifnya di sini adalah dia menawarkan 3 track yang berbeza, iaitu conventional track seperti biasa, normal implementation, and then kita ada WBL, triple track, dan sekali yang terakhir adalah technopreneurship. So ini dalam yang ditawarkan inovasi yang ditawarkan oleh Bachelor of Computer Science di Taylor's College. Betul? Taylor's College, ya betul. So dia untuk kategori yang kurikulum program pengajian inovatif, it's program wide yang mana kita terapkan inovasi tertentu dalam pengendalian khusus tersebut, yang akhirnya inovasi tersebut memberi impact kepada pelajar. Itu yang jadi contohnya yang telah nyatakan tadilah work-based learning, ODL, mungkin 2U2I, 3U1I dan sebagainya. So apa yang kita buat, apa yang saya nyatakan dalam takliman ni adalah first, apa dia punya justifikasi ataupun main kehendak ataupun keperluan dalam kategori tersebut, dan juga contoh-contoh yang telah dibuat oleh universiti lain ataupun IPT lain berkenaan dengan kategori-kategori yang telah anugerah yang telah dinyatakan. Bear in mind that contoh-contoh yang saya beri ni adalah finalis bagi tahun 2022. Yang mana waktu tu kita join sekali dia punya pitching atau join sekali dia punya presentation, dan ini antara contoh-contoh finalis yang mana saya kira kita boleh dapatkan reference atau dapatkan idea bagaimana untuk kita bentuk kita punya
PNP activities, kita bentuk kita punya pedagogi dan bentuk kita punya pentaksiran selaras ataupun selari dengan anugerah yang kita nak masuk ni lah. Okey. Seterusnya, kategori kedua adalah pengajaran transformatif. Pengajaran transformatif berkenaan dengan transform kat situ. Ada transform kat situ. Yang penting kat sini adalah transformasi kaedah pengajaran sama ada interaktif ataupun tanpa syarahan yang mana dia mentransformasikan pengendalian sesuatu khusus terutamanya ke atas active learning, keterbatasan dan pembelajaran aktif pelajar. Dan kalau kita tengok contoh-contoh untuk transformatif ni, dia lebih kepada teaching. The first is teaching. Cara kaedah pengajaran iaitu delivery methods kita yang mana kita libatkan isu transformatif. Maksudnya kita berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu maksudnya transform daripada, contoh yang paling mudah adalah daripada conventional punya method, delivery method kepada unconventional ataupun unique ataupun inovatif delivery method. Dia ada transformation di situ. Dan contoh yang saya berikan sini, yang Pierce adalah, yang sebelah kiri tu Pierce adalah kita punya, adalah pemenang tahun lepas. TDD tu nombor 2 tak salah, naik Johan tak salah saya. Okey, dari Pierce daripada UMS, Universiti Malaysia Sabah, apa yang dia buat adalah dalam subjek siswapreneurship atau dan subjek entrepreneurship, dia melibatkan elemen-elemen social media, melibatkan konsep pemasaran digital. So konsep yang sebelum ni daripada konvensional ditransformkan kepada dengan e-digital marketing dalam konsep, dalam kes ni lah. Maksudnya daripada konvensional kepada multimedia ataupun social media for example. Itu antara inilah antara contoh untuk Pierce. TDD pula daripada UUM. TDD berkenaan dengan penggunaan TDD ni asalnya adalah ODL. Dia dalam subjek, saya tak kira dalam subjek, saya tak show subjek, social cognitive. Okey, dalam TDD ni asal untuk subjek tu adalah ODL, tetapi dia dalam ODL yang dry ataupun dalam ODL yang apa dipanggil rigid. So apa yang pensyarah daripada UUM ni buat adalah dia transformkan kepada kaedah yang lebih engaging, aktif dan juga fun dan juga melibatkan elemen-elemen teknologi yang terkini lah untuk di macam mana cakap, di enhance ataupun ditambah baik pengajaran daripada peringkat ODL tu. Maksudnya termasuklah seperti social cognitive, transformative learning punya kaedah kat situ. So maksudnya transformasi daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dan daripada itu kita akan buat ni lah, dia akan buat penilaian. Contoh-contoh lain seperti redesigning biomedical science practicum towards a new frontier, ini daripada Taylor's College juga. Taylor's College memang begitu aktif dalam anugerah AKRI. So Taylor College ni dia akan dalam subjek biomedical science ini, apa yang dia buat adalah dia akan transform conventional lab yang menggunakan conventional ditukarkan kepada virtual environment. So daripada lab, conventional lab, sesi makmal, dalam makmal fizikal yang biasa, ditransformasikan kepada virtual lab. Itu virtual environment. Itu pun satu takrifan kepada pengajaran transformatif. Satu lagi, yang keempat adalah the impact model untuk subjek-subjek berkaitan subjek-subjek projek, saja-saja berasaskan projek, iaitu multidisciplinary project. Ini dibuat oleh Taylor's College juga. So dia ada satu teknik yang dipanggil IMPART. IMPART ni adalah industry, multidisciplinary, PBL, assessment and then transformation satu lagi. Alright. So digabungkan untuk subjek-subjek projek, dan mana subjek-subjek projek ini diberikan kaedah ataupun kaedah pengajaran yang baru supaya impactnya ataupun penerimaan studentnya akan lebih baik dari segi pelaksanaan projek, lebih-lebih lagi berkenaan dengan industry link multidisciplinary, berkaitan dengan industri dan juga pelbagai disiplin. Itu untuk inilah untuk transformatif, pengajian
pengajaran transformatif. Dalam pengajaran disebutkan dengan delivery method pengajaran. Alright, itu pengajaran. Alright. Next up adalah pengalaman pembelajaran imersif. Ini immersive learning kat sini. So di dalam ini satu-satunya kategori yang membabitkan tiga dan dipecahkan pada tiga sub kategori iaitu maya, virtual, teradun, blended dan juga bersemuka. Kejap Alright. So dari segi maya pula, maya is virtual lah, virtual reality. Antara elemen yang digabungkan ataupun dikenalpasti dalam kategori ini adalah virtual reality, augmented reality, virtual simulation, kita punya massive open course online dan juga micro credentials. Okay. Dan dalam kategori maya pula, juaranya adalah yang di bawah untuk pemenang untuk tahun lepas adalah daripada Taylor's College, iaitu berkenaan dengan collaborative multidisciplinary collaborative design thinking, tapi keywordnya sini adalah menggunakan VRLE, salah type tu. VRLE itu virtual reality learning environment. So dia buat satu virtual VR punya sistem, ekosistem, and then pembelajaran tu dilakukan oleh pelajar menggunakan platform yang telah disediakan. Itu satu contoh untuk maya lah. Untuk teradun pula, blended, digunakan antara elemen yang dikenalpasti oleh KPT adalah blended learning, flipped classroom ataupun hybrid classroom dan juga high flex classroom. Pemenang pada ini adalah daripada Universiti Malaysia Sabah, digunakan Moodle ataupun LMS yang telah di set up untuk kegunaan pelajar dan juga maksudnya interaksi secara online dibuat dengan LMS dan juga juga terdapat aktiviti secara bersemuka. Itu teradun. Okay, blended meaning like dia ada aktiviti secara online, maya, dan juga aktiviti secara bersemuka. Dan untuk kategori ketiga, bersemuka yang melibatkan service-based learning, community-based learning, challenge-based learning, work-based learning, problem-based learning dan juga inquiry-based learning. Dan contoh yang saya nyatakan di sini adalah berkenaan dengan engineering design course yang mana dia menggunakan PBL. PBL iaitu problem-based learning yang mana saya kira ini daripada UTP, tak salah saya, daripada UTP, University Technology Petronas. Paling penting di sini adalah bagaimana nak tahu anda punya program tu ada khusus adalah maya ke, teradun ke atau bersemuka. So daripada guideline yang diberi daripada KPT, kita tahu bahawa untuk maya sekurang-kurangnya 80% SLT. Kita mengambil kira SLT berlaku dalam bentuk maya. This is what we call 80% bagi hasil pembelajaran khusus tersebut berkenaan dengan LO, learning outcome. So bila kita menilai LO dan kita melihat SLT tersebut mestilah melebihi 80% berkaitan dengan online ataupun virtual setup dan secara virtual. This is what we call as a kategori untuk maya. 80% SLT tersebut pada bentuk virtual. Bagi teradun pula 30 hingga 79% berlaku secara maya dan selebihnya pula adalah bersemuka. 30%, 71% adalah semaya dan selebihnya adalah bersemuka. Dan untuk bersemuka pula 70% SLT, 71% SLT itu dia lakukan secara bersemuka. Dan itu kategori perbandingan yang mana kita akan masuk, okay, this is maya, this is teradun dan this is bersemuka, bergantung kepada pengiraan SLT, bukan SLT keseluruhan, bukan SLT keseluruhan khusus. SLT pada LO yang hendak dicapai, learning outcome yang hendak dicapai. Untuk AKRI, dia lebih kepada pencapaian LO, ada satu LO sekurang-kurangnya. Walaupun dalam penyertaan yang telah kami lihat sebelum ni, ada yang cover keseluruhan kursus, ada yang cover pelbagai LO. Tetapi requirement daripada KPT hanya sekurang-kurangnya satu LO sahaja, dan untuk SLT tersebut akan merangkum akan dikategorikan sama ada maya, teradun, bersemuka bergantung kepada peratusan SLT masing-masing. Contoh-contoh lain saya bagi berkenaan dengan Doodly. Doodly ni adalah daripada UMK,
dia ada Doodly ni adalah satu projek yang mana dia terlibat dan dia termasuk dalam kategori pengalaman pembelajaran imersif maya, yang mana digabungkan pelbagai platform. Doodly tu, kalau mana yang tahu, Doodly tu adalah drawing apps. Drawing apps pada browser, yang mana apa yang dilakukan oleh pensyarah daripada UMK ni adalah dia menggabungkan multiple apps, multiple application. First dia ada Doodly untuk drawing, and then dia gunakan WhatsApp, dia gunakan Google Meet, dia menggunakan LMS, dan integration ataupun consolidation of all of these platforms, dia bentuk sebagai satu teknik yang dinamakan reinforcement learning approach to drawing. Untuk pengetahuan semua, subjek Doodly ini adalah subjek batik, reka bentuk batik ataupun design batik, tak salah macam tu, untuk UMK punya program lah, drawing batik. Okay, so itu juga boleh dikategorikan sebagai pengalaman pembelajaran imersif, tapi secara maya lah. And then kita ada BM Best daripada USM. BM yang kedua, BM ni bahasa Melayu. Okay, Best tu adalah dia punya teknik yang mana dia menggunakan secara teradun. Teradun maksudnya ke sini dia menggunakan teknik e-sulam. E-sulam maksudnya ada bahagian yang mana pelajar perlu ke sekolah untuk mengajar atau memberi knowledge transfer program kepada para pelajar sekolah berkenaan dengan bahasa Melayu lah. Ini program USM. Dan juga ada juga pelajar yang perlu buat research secara online ataupun membuat pencarian atau perincian yang lain berkenaan secara maya. So itu dalam kategori dalam projek BM Best daripada USM. Satu lagi adalah Cheers. Cheers ni adalah keseluruhannya bersemuka, tak salah, bersemuka. Okey. Maksudnya dia membabitkan aktiviti secara terusan dengan komuniti melalui direct contact, dia ada research dan juga advokasi daripada pelajar kepada komuniti lah, target komuniti. So dalam bersemuka, saya perlu tekankan sikit sini, dalam untuk kategori pengalaman pembelajaran imersif secara bersemuka, banyak yang kami lihat adalah lebih kepada implementasi sulam. So maksudnya kita ada service based learning yang mana kita pergi kepada komuniti, pergi kepada pihak luar, dan pelajar tersebut yang akan memberi yang menyampaikan menyampaikan ilmu kepada komuniti tersebut, dan semuanya diterapkan dalam sulam. So itu kaedah yang saya kata paling mudah untuk kita masuk ke dalam kategori pengalaman pembelajaran imersif secara bersemuka. Dan selain daripada sulam, kita boleh buat kepada PBL lah, seperti yang juaranya tadi, pemenangnya tadi, berkenaan dengan real world problem, yang mana pensyarah mengambil satu problem problem sebenar lah, yang mana pelajar tersebut akan ke lapangan, on-site, dia akan berinteraksi dengan stakeholders, berinteraksi dengan komuniti, dan mewujudkan solution ataupun perancangan bagaimana untuk menyelesaikan problem ataupun masalah yang telah dinyatakan tadi. So itu untuk bersemuka. Untuk bersemuka lah banyak kat situ. Dan satu lagi yang terakhir adalah pentaksiran alternatif. Dan namanya bersebut berkenaan pentaksiran. Pentaksiran adalah assessment. So kaedah assessment bukan konvensional, yang tidak terbatas kepada summative, tak terbatas kepada pentaksiran summative, yang merangkumi pentaksiran formative, authentic, holistik, dan pelbagai kaedah yang lain. So banyak kategori tadi adalah dari segi delivery. Kalau kita tengok dari pergi kurikulum pengajian inovatif adalah implementation secara program. Kalau kita tengok pengajaran transformatif adalah dari segi delivery methods. Okay. Juga kalau kita tengok kepada immersive delivery method dari segi pensyarah lah, cara kaedah mengajar daripada pensyarah. Kalau kita tengok pengalaman pembelajaran imersif adalah centered dia pada student. What students feel, what student immerse being on the engagement of the education. So itu yang pecah kepada bersemuka, semuka, blended, dan juga
Maya, alright, Teradun dan juga Maya. Tapi dari segi kategori yang keempat ni, terakhir untuk AKRI ni adalah pentaksiran berkenaan dengan alt assessment. So dengan itu assessment tu bukannya memang tak ada langsung exam papers, tak ada langsung slot untuk apa nama dia, pen and paper lah, bukan pen and paper untuk pada slot exam. Dia lebih kepada pentaksiran secara formatif dan juga inovatif kat situ. Dan yang kebanyakannya kami lihat dari segi pentaksiran ni lebih kepada efektif domain. Kalau kita tengok dalam Bloom taxonomy tu lebih kepada efektif domain, psikomotor domain, kurang sikit pada kognitif. Walaupun ada kepada kognitif domain kita boleh gunakan juga, cuma lebih kepada efektif dan juga psikomotor. Dan pemenang untuk tahun lepas adalah daripada UiTM, iaitu yang telah kita jemput baru-baru ini juga berkenaan dengan EISDT, iaitu pelaksanaan alternative assessment kepada subjek Engineers in Society. Engineers in Society. Saya yakin dan saya tahu juga dalam kurikulum kita setiap, saya rasa kebanyakan dari pergi FK pun untuk Fakulti Kejuruteraan akan ada subjek Engineers in Society. So instead of kita so ini juga adalah satu contoh yang mana penggunaan alternative assessment untuk menilai beberapa LO dalam subjek engineering society. Cuma dalam projek PM daripada UiTM ni, dia menggunakan dua kaedah, iaitu sulam juga, masih menggunakan kaedah sulam, dan juga penerapan design thinking atau DT approach yang ada di dalam projek tersebut. So sulam tu satu kaedah, tetapi inovasi yang dibuat adalah dari segi pentaksiran, dari segi rubriknya, dari segi penilaian, bagaimana dia buat penilaian, dari segi reflection, atau itu semuanya bergantung kepada pentaksiran tersebut. Dia tak pergi kepada kaedah. Kalau sulam tadi kita pergi kepada kaedah ataupun pengajaran, tapi untuk pentaksiran ni lebih kepada how we evaluate ataupun assess the students' outcome, student impact in an innovative ways. Itu kat situ. Satu lagi contoh dekat sini adalah ACT daripada USM, Advancing Creativity Together. Dia menggunakan dalam projek ini mereka menggunakan social media dan untuk pentaksiran atau assessment tersebut, dia menggunakan social media sebagai platform, dan juga feedback daripada social media tu digunakan sebagai assessment, yang mana pelajar perlu mengambil kira feedback dan membuat penambahbaikan dan seterusnya, dan semua tu dipantau oleh pensyarah dan akhirnya menjadikan satu pentaksiran yang holistik. Ni berkaitan dengan subjek, saya tak sure subjek apa. So berkenaan dengan portfolio tak salah saya daripada USM. Juga contoh yang lain pula adalah daripada USIM, simulasi pelaburan saham. Okey, dalam untuk subjek USIM ni subjek analisis pelaburan dan portfolio. Contohnya di sini adalah dalam kategori dalam projek USIM ni, pelaburan saham ni, yang mana dia membuatkan pada hujung semester, pada prinsip awal dia akan belajar teori. Pada hujung semester dia akan buat satu simulasi, satu platform simulasi, yang mana pelajar membuat aplikasi atau menerapkan apa yang telah belajar secara teori dalam satu simulasi pelaburan saham yang telah bentuk oleh pensyarah di USIM lah. So maksudnya penilaian kepada tu bukannya pada exam atau pada test, tetapi kepada bagaimana mereka interact dengan program simulasi tersebut. Dan itu adalah dia punya penilaian, kriteria penilaian, feedback dia, interaction dia, semua sekali. Itu pun dikategorikan sebagai satu kaedah pentaksiran yang lain daripada yang bukan konvensional. Satu lagi pentaksiran daripada USIM juga, tak salah saya, USIM. Okey, bukan pentaksiran melalui penulisan memoir. Okey. Dia lebih kepada reflection. Dalam kes ini lebih kepada reflection. Biasanya dalam kes pengajaran, pembelajaran pada hujung sekali kan reflection, tapi reflection ni dibuat dalam bentuk penulisan. Yang ini untuk kaedah yang sesuai untuk bukan semua subjek lah boleh apply benda ni, tapi satu kaedah yang telah pun diterima oleh KPT untuk di senarai pendek dalam finalis AKRI lah. So maksudnya dalam sini pelajar akan membuat penulisan refleksi mereka dibuat dalam bentuk penulisan untuk setiap
pada penghujung setiap aktiviti PNP yang telah dilakukan. So maksudnya dia akan setiap aktiviti PNP yang dia buat, so dia akan buat reflection secara penulisan jurnal ataupun penulisan nota, dan itu kena dikumpulkan dan direlate sebagai kaedah pentaksiran yang menentukan apa ni lah impact ataupun signifikan kejayaan subjek-subjek tersebut. So itu pentaksiran dari segi assessment. Alright. Dan juga tidak dilupakan uh, anugerah akademik negara berkaitan dengan anugerah pengajaran. Sebelum saya masuk anugerah ni, dalam AKRI, 4 anugerah AKRI tersebut, anugerah-anugerah AKRI ni sebenarnya dia menyokong kepada anugerah akademik negara, lebih-lebih lagi kepada dalam kategori anugerah pengajaran. Terutamanya dalam proses pembangunan portfolio pengajaran, our teaching portfolio. So, apa yang kita buat daripada AKRI, secara tidak langsung, dia juga menyumbang kepada anugerah pengajaran dalam pembangunan ataupun melengkapkan dan menambah baik portfolio pengajaran kita kat situ. So, kami dari KS mengambil kita sekarang kita asingkan lah, ataupun kita cuba fokus secara bersasar seperti yang saya nyatakan tadi, tetapi uh, aktiviti ataupun pencapaian yang dibuat pada AKRI, pada sebarang anugerah pada AKRI juga menyumbang secara tak langsung kepada anugerah pengajaran, iaitu pembangunan portfolio pengajaran. Bagi mereka yang berkhususan kepada anugerah pengajaran ataupun dikenalpasti oleh fakulti, boleh menyumbang kepada ataupun boleh menyertai anugerah pengajaran, yang penting, penting yang nyawanya adalah portfolio pengajaran, teaching portfolio. Kat situ ada falsafahnya, dari situ ada kaedahnya semua sekali lah. Dan itu yang akan kita bantu sepanjang masa untuk ni. Bagaimana pihak KAIS membantu? Kita akan membuatkan garis masa tertentu untuk kesemua peserta staf yang berminat, kesemua staf yang dicalonkan, kesemua staf yang mempunyai potensi untuk kita bawa ke hadapan, memberi impact kepada universiti dan juga pada anugerah-anugerah peringkat kebangsaan. So perancangan KAIS pada hari ini adalah kita memberi sokongan, kita memberi dorongan dan sokongan supaya ini merupakan satu langkah yang berterusan. Kita mulakan dengan nombor 1 tu pada hari ini, iaitu taklimat kategori anugerah AKRI dan juga anugerah pengajaran pada hari ini. Dan dalam perancangan KAIS dan juga UTM pada tahun hadapan juga, kita akan bermula pada Januari. Pada Januari kita akan bengkel bimbingan dan pembentukan siri 1, di mana para peserta semua akan pada waktu Januari ni, pada tarikh ini kita akan keluarkan tarikh nanti, dengan harapan pada selepas taklimat ni, semua peserta dapat mengenal pasti bahagian apa, kategori mana yang mereka berminat dan kategori mana yang boleh mereka sumbang. Sama ada kurikulum ni KJ lah, sama ada pengajaran transformatif, pentaksiran alternatif ataupun pengalaman pembelajaran imersif, yang mana mereka boleh berpotensi, berkemampuan dan juga mempunyai ataupun dah ada background semuanya. Kita akan kenal pasti, dan masuk bulan Januari kami akan sediakan mentor untuk kita fine tune balik, untuk kita bimbing balik dan kita pantau bagaimana cara yang lebih terperinci untuk untuk kita selaraskan, sejajarkan apa yang kita lakukan dalam classroom, apa yang kita lakukan dalam lecture, sejajar dengan kehendak anugerah-anugerah tersebut. Itu kita akan bulan Januari untuk bengkel pertama. Kita 2 bulan kemudian, pada bulan Mac, bengkel kedua kita akan sambung untuk bengkel kedua. 2 bulan kemudian kita akan sambung ke bengkel ketiga, iaitu kita akan 3 bengkel. 3 bengkel berterusan dan kita konsisten dengan benda ni. Benda ni dah masuk perancangan dan diharap pada bulan Jun kita akan dapat proses akhir penyediaan dokumen. Sebelum pada bulan Julai dan Ogos, bila pembukaan anugerah tu dibuka, kita akan terus hantar sebagai pencalonan-pencalonan yang sedia ada untuk dihantar sebagai wakil UTM untuk penilaian anugerah AKRI dan juga anugerah pengajaran AAN. Alright. Okay, saya mention tadi, ini adalah langkah
berterusan. Niat KAIS untuk kelestarian adalah kita bermula dengan grup yang sedia ada dan kita akan tambah baik. Mungkin tak semua, tak adalah 40 orang akan hantar submission. Tak, kita tak jangka macam tu pun. Tetapi mana yang baik kita hantar, mana yang kurang ataupun perlu masa, kita akan bimbing untuk tahun-tahun yang seterusnya. So, dorongan dah ada, platform dah ada, mentor di support dan sekarang semuanya adalah ke atas kita masing-masing lah untuk kita bersama-sama menjayakan usaha KAIS dan juga UTM ke arah mendapatkan pencalonan dan ini bukan setakat pencalonan sahajalah. Pada saya nampak benda ini satu pembaikan kepada kerjaya kita sendiri sebagai seorang akademik. Benda ni kita buat setiap semester, PMP kita buat semester. Kadang-kadang kita pun tak perasan yang apa yang kita buat tu adalah satu inovasi. Ya, kadang-kadang kita tak perasan bila kita diberi set of rules ataupun set of guidelines dan kita nampak oh ini satu inovasi yang boleh kita ketengahkan. Bagaimana caranya nak kita ketengahkan, bagaimana kita nak sejajarkan apa yang kita capai kepada satu impact yang lebih besar. Itu pihak KAIS akan bantu, kita akan melalui mentor, melalui group work dan seterusnya lah. Seperti biasa kan, itu langkah keputusan. Satu lupa adalah yang penting dalam semua benda ni yang saya cerita daripada awal sampai akhir ni adalah evidence, iaitu pembuktian. Nanti waktu bengkel Januari nanti kita akan lebih detail lah, tak akan lebih tekankan bagaimana pengumpulan pembuktian tersebut. Tetapi pembuktian ni adalah amat penting kerana kita boleh cakap falsafah bagai kita buat A, B, PBL lah, imersif lah, apa semualah. Tetapi semua tu perlu disediakan bukti. Bukti yang macam mana, gaya yang macam mana, adakah okey, testimoni ke, video ke, apakah. Semua tu akan dirungkai dalam bengkel Januari nanti. Cuma yang penting sekarang adalah hasil bertakliman ni adalah semua pensyarah ataupun semua akademik sekarang ni dapat mengenal pasti kategori yang mana mereka menyumbang, kategori mana yang berpotensi untuk mereka, kategori mana yang dekat dengan pengajaran mereka dan untuk itu bila dah kita pasti bulan Januari nanti ada dalam sebulan, kurang sebulan lagi lepas ni, kita akan duduk sama-sama, kita bincang dan bagaimana kita buat planning sampailah ke bulan Jun. Okay? Alright. Itu sahajalah taklimat kita untuk pagi ini 11.30. Alright, so sekarang saya open kepada mana-mana soalan, mana-mana pendapat daripada semua. Boleh unmute ataupun boleh chat, boleh type pada chat box lah. Faham semua ya, jelas ya? Maklumat yang lebih ataupun maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan AKRI ataupun UTM, AAN, kita boleh dapati daripada daripada JPT, MOJ, AKRI Index. JPT, MOJ, saya kena type ke? Sekejap saya cuba type. Sini kaitan gpt.gov.gov/adu/next.php. Oh, seperkara lagi yang saya nampak je lah daripada pembacaan saya lah, pembacaan kami di sini di KAIS dan juga calon-calon finalis. Dia bukannya one off satu semester. Maksudnya benda ni tak akan jadi dengan satu semester je tak jalan ataupun satu saja dah selesai, tak. Banyak daripada pencalonan daripada finalis ni adalah merangkumi 2 semester atau 1 semester ke belakang. Maksudnya sem lepas dia buat, sem ni dia buat, lepas tu sem depan pun dia akan buat. So dia ada continuity lah, kesinambungan daripada tu. Itu saya nampak antara ciri-ciri utama lah dari itu. Sebab itu dicadangkan jugalah, even kita pun dah buat briefing kepada timbalan dekan akademik masing-masing. Kalau diharapkan bahawa dalam agihan subjek,
pensyarah-pensyarah dapat subjek yang berturutan, subjek yang sama berturutan supaya inovasi tersebut dapat diteruskan atau inovasi dapat diteruskan dari satu semester ke semester yang lain. Kerana itu juga bergantung dengan evidence yang saya mention tadi, pembuktian yang kita perlukan untuk kita lengkapkan permohonan kita dalam anugerah yang kita pohon. Okay, alright. Saya open lagi. Seperkara lagi, sebelum semata saya teringat, penyertaan. Kerja-kerja inovasi PNP ni boleh dibuat secara kumpulan, boleh dibuat secara kumpulan, boleh dibuat secara individu. Tak adalah semua seorang satu saja tak. Ada setengah yang biasa kerja solo, contohnya kan dia boleh buat inovasi, dia buat solo, okey. And then dalam pelaksanaan PNP ataupun inovasi tersebut dibuat dalam satu kelas yang kecil. Dalam 20 30 orang, they can be done by within solo lah, secara solo. Tapi ada juga saya tengok contoh-contoh lain dalam kelas yang macam penasiran alternatif daripada UiTM. Dia gabungkan 3 atau 4 lecturers yang mana dia melibatkan pelajar, 200 orang pelajar. 200 orang pelajar, maksudnya kat situ ada 4 lecturers yang akan satu lecture diagihkan lah. So itu yang kita, itu antara, maksudnya tidak semestinya solo, dia boleh juga berkumpulan tetapi ada leader lah dalam kumpulan tersebut. Dr. Mas ya, Pak Tosan dan kita 90% pentadbiran aktif tak boleh campur dengan pentadbiran konvensional. Dia dalam kes ni dia pentadbiran tu adalah kaedah, dia tak kira peratusan. Maksudnya ada peratusan alternatif tu bergantung kepada LO, sorry. Jawapan yang sebenar adalah kaedah pelaksanaan pentadbiran alternatif merujuk kepada pencapaian LO tersebut. Mungkin LO3, LO1, LO2 adalah katakan konvensional. Tapi LO3 tu adalah alternatif. Kita merujuk kepada pencapaian LO. Kita tak merujuk kepada keseluruhan program. Dibolehkan. Tetapi kalau kata nak ke semua LO 3 atau 2 LO tu pusat alternatif, itu juga boleh dibolehkan jugalah. Maksudnya saya nampak projek-projek yang sebegitu dan benda tu pun akan ni lah. Boleh, itu akan apa nama dia, perlu dijustifikasi lah dalam presentation atau permohonan nanti. Orang kehadiran, kita akan kehadiran kita ambil daripada Webex punya ni. Webex punya Dr. Farah Nadia. Kehadiran kita ambil, kita akan extract daripada kehadiran Webex. Okey. Ni hari Jumaat, tak boleh lama sangat. Soalan terakhir. Alright. Sekian betul. Saya dengar tadi ada program telah berjalan, telah ada pelajar betul. Okey, betul. Untuk kategori reka bentuk kurikulum, apa nama dia? Kurikulum program pengajian inovatif. Antara syaratnya adalah program tersebut telah mempunyai pelajar bergraduat. Maksudnya dia dah habis satu cycle. Bukan program baru lah maksudnya. So dengan itu tujuannya adalah bila pelajar tu dah bergraduat, assessment ataupun impact tu boleh dikira pada pelajar yang telah melalui keseluruhan proses program tersebut. Dia tak nak dia baru nak masuk tahun ketiga, dia dah buat program baru. Tak, kita nak satu full cycle daripada situ. Itu tujuan dia kat situ. So antara syarat utama adalah program pelajar telah bergraduat daripada program tersebut. Itu maksudnya program baru tak dapat, program lama sahaja yang, bukan lama lah, program sedang berjalan saja yang boleh. Itu saja. Okey? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Sani, saya Wahida dari FPI. Ya, ya, Puan Hidayah, Tuan Hidayah. Saya tanya kalau katakan yang berkaitan pembelajaran pun imersif lah, contoh Immersive. Okey, betul. PL ataupun virtual dan blended tu. Betul. Katakan kita ada satu-satu course lah. Kita
kita khusus kita subjek dan melibatkan kemungkinan pensyarah yang grup pensyarah yang ramai kita nak implement kepada pelajar untuk satu kohort ataupun bergantunglah Okey. satu semester ataupun semester yang berikutnya. So penyertaan tu macam mana? Akan bawa secara berkumpulan ke ataupun secara individu? Itu Okey. soalan saya. Terima kasih. Okey, baik. Alright. Betul. Untuk penyertaan dalam kategori, saya mention tadi, untuk dalam mana-mana kategori, dia boleh dibuat secara solo ataupun seorang ataupun berkumpulan. Yang menentukan solo atau berkumpulan adalah sample size ataupun dia punya jumlah pelajar lah. Biasanya pelajar yang ramai akan ada 2-3 pensyarah atau 2-3 akademik yang datang sekali dalam satu kumpulan. Cuma dalam setiap kumpulan tu perlu ada leader dan leader tu yang akan jadi macam person in charge lah. PIC kat situ dia akan present tapi disokong oleh kumpulan-kumpulan ahli-ahli kumpulan yang lain lah kat situ. So dibenarkan sebegitu rupa. Cuma untuk pemenang anugerah ataupun untuk permohonan anugerah boleh dibacakan secara kumpulan disebabkan bilangan pelajar ramai, pelaksanaan yang melibatkan grup yang ramai, tetapi masih perlu ada seorang leader atau ketua kumpulan lah. Ketua kumpulan tu yang bertanggungjawab atas pelaksanaan keseluruhan projek tersebut. Okey. Ada juga yang buat solo tapi solo tu kumpulan kecil. Dan juga dari segi kumpulan tu tak semestinya semuanya akademik. Semuanya akademik. Contohnya macam saya nampak ada satu grup sulam yang mana dia e-sulam. Di e-sulam yang mana seorang tu adalah content creator, seorang tu dia buat dia punya sistem LMS. Maksudnya dia tak adalah mengajar ataupun dia bukannya tenaga pengajar 100%. Maksudnya dia part of the system. Part ada pembangunan sistem sebetulnya untuk kita set up LMS contohnya nak mudah punya setup contohnya ataupun animation atau content creation untuk kita punya virtual platform. So tak semestinya semua tu ada mesti pensyarah saja. Dalam grup tersebut ada banyak komponen atau banyak staff yang lain membantu dan of course dia punya ketuanya adalah pensyarah lah ataupun pensyarah utama lah daripada yang lead punya program. Okey, boleh? Baik, saya kira harap semua jelas dengan apa yang kita telah bincangkan pada pagi ini. Sebarang permasalahan, sebarang persoalan boleh direct email kepada saya, Sani@UTM ataupun boleh refer kepada mana-mana tim tim kita di KAIS lah. Okey. Okey, dengan harapan outcome daripada ni harapannya adalah bila selesai taklimat ni kita akan dapat clear picture on what are the categories that we have a potential to yang mana kita bersesuaian dengan kaedah pelajaran kita dan bila kita tiba masa bengkel Januari nanti kita ada idea kategori yang mana, kaedah yang mana dan seterusnya itu kita semua akan dibimbing dan untuk memastikan yang niat fakulti, niat KAIS, niat UTM untuk menghasilkan untuk mendapatkan pencalonan bagi anugerah tersebut kita dapat dapat dipenuhi dengan baik. Baiklah, dengan itu saya rasa kita boleh tutup majlis kita atau taklimat kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.